Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Hari ini hari ini ayat 234 insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sapentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Masya Allah, walaupun hari Minggu, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan, Allah kurniakan keberkatan. Jom tadabbur bersama Ustaz. Tafadhal, masykurah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk ayat 234 tentang iddah. Tentang iddah yang kematian suami. Macam bunda baru kematian suami dan dah habis iddah. Berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. So walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Orang-orang yang meninggal dunia antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri. So satu dia meninggal dunia, yang kedua dia meninggalkan isteri. So kali ini iddah jikalau berlaku kematian suami. Biasa kita panggil cerai mati. Kalau iddah diceraikan suami hidup, itu 3 bulan kan, 3 kali suci. 3 kali suci. So kalau cerai mati yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Hendaklah isteri menahan diri. Maksud tahan diri, iddah selama 4 bulan 10 hari. So iddah kepada isteri yang kematian suami adalah lebih lama daripada iddah cerai hidup. Kenapa? Sebab jangka masa tu bukan sahaja nak tengok sama ada kandungan atau tidak dalam perut isteri, tetapi lebih utama dari itu ialah nak menjaga keharmonian perasaan kaum kerabat suami yang baru mati. Nak jaga perasaan adik-beradik dia, nak jaga perasaan mertua, nak jaga perasaan sahabat-sahabat suami, nak jaga perasaan orang yang kenal dengan keluarga tu. Yelah, bayangkanlah kalau ada yang baru kematian suami 2 hari, dia dah kahwin lain. Itu macam tak menyabar. 4 bulan 10 hari. Itu ample time untuk manusia boleh move on.
Iddah kematian, tempoh 4 bulan 10 hari itu adalah tempoh bagi emosi kembali stabil. Begitu. So, sebab kalau isteri terus dia kahwin, tentu ahli keluarga suami akan bertambah sedih. Tak terungkap. Dahlah dia kehilangan ahli keluarga yang ini. Dia hilang lagi seorang. Sebab bila isteri kahwin lain, dia most probably akan terus bersama dengan pasangan baru dan keluarga pasangan baru. Dia akan sibuk dengan keluarga baru. Itu hikmah iddah. Lebih panjang, lebih prolong, lebih lama. Fa'idha balawna ajalahunna, kemudian bila dah sampai tempoh iddah, fala junaha alaikum, tak mengapa bagi kamu, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apa yang dilakukan pada diri mereka menurut cara yang baik. Bila cukup tempoh, benarkanlah isteri itu, anak menantu itu untuk berkahwin lain atau nak duduk tempat lain. Wali tak boleh sekat. Kalau perempuan tu nak kahwin lain, nak berpindah ke negeri lain. Sebab mungkin negeri yang asal tu, dia banyak kenangan. Banyak yang mengusik jiwa dia. Pantang nampak sikit, dia dah mula terkenang, terbayang. Dahlah suami dia dulu, orangnya sentimental. Dengar lagu pun daripada radio nasional. Klasik FM. So bila terdengar petang-petang buka Klasik FM, teringat suami. Dia mulalah tukar. Pergi Zayan pula. Suami dia dulu, Camellia kan. Suami dia dulu pakai Volkswagen. So tak mengapa kalau isteri tu jual je Volkswagen tu, beli kereta lain. Laki boleh kahwin tanpa iddah. Sebab tak ada apa yang perlu digusarkan pada seorang lelaki. Dia tak mengandung. Iddah ni dia nak cek ada tak benih lelaki dalam dia punya rahim. Lelaki nak cek apa? So dia boleh dia kahwin. Tapi jangan risau, lelaki juga ada iddah. Bila dia dah kahwin 4, iddah dia sampai diceraikan isteri dia salah seorang atau sampai mati. Selalunya perkara yang kedua datang dulu, dah kahwin 4. Kalau tak mati harapan, mati tenaga. Dia ada iddah dia. Iddah dia adalah tempoh masa yang dia tak boleh kahwin. Dia kena jaga diri. So bila dah sampai waktu, kalau dia nak kahwin, kahwinlah. Apa yang dia nak buat, biarkanlah. Wali tak boleh sekat. So 4 bulan adalah tempoh biasa bagi seorang wanita boleh tahan tanpa suami. Dan dalam undang-undang ketenteraan juga, kalau berperang lama, paling lama hanyalah 4 bulan. Umar pernah perasan adanya perangai yang tak elok dalam kalangan isteri-isteri yang ditinggalkan lama oleh suami yang pergi berperang. Itu berperang dalam tempoh yang lama. Isteri-isteri masyarakat Arab dah mula tunjuk perangai yang tak betul dan tak elok. Itu baru isteri yang suami dia. Ustaz, dah cerai hidup berapa bulan? Loh, bukan tadi dah cakap ke? Cerai hidup 3 bulan, 3 kali suci. Seperti mana ayat-ayat sebelum ni. 3 kali suci. Kenapa beza? Sebab cerai hidup, dia tak ada nak jaga perasaan siapa-siapa. Anak orang tu masih hidup.
perangai dia yang tak elok sampai dia ceraikan isteri dia. Tapi kalau kematian, dia perlu jaga perasaan. Maka tempoh indahnya lebih lama. So 4 bulan adalah tempoh yang ample bagi suami isteri untuk tidak bersama. 4 bulan tu tempoh biasa tanpa suami. Maka kerana itu, kerana Umar perasan tentang perubahan sikap dan perangai, maka Umar bertanya pada anaknya Hafsah, berapa lama seorang isteri boleh tahan tanpa suami? Berapa lama seorang isteri boleh tahan tanpa suami? Hafsah beri isyarat 4. Dia tunjuk pakai tangan. 4 bulan. Maka Umar keluarkan pekeliling supaya suami yang jadi tentera hanya boleh keluar paling lama 4 bulan. Paling lama 4 bulan. Dan dia juga terpakai. Itu tanya isteri, tuan-tuan. Kalau tanya suami, berapa lama tak boleh hidup tanpa isteri? Cuba isteri pergi outstation 3 hari. Dia dah rasa macam 3 tahun. Mana bini aku? Lagi-lagi kalau ada anak, dia punya jiwa dah terseksa dah. Isteri belum sampai tempat kursus dah telefon. Yang bila balik ya? Itu lelaki. Tak payah 3 hari. Bini dia pergi 1 pagi. Tak boleh hidup lah. Ya, isteri yang kematian suami lazimnya macam itulah. Dia jarang untuk berkahwin lain. Mereka lebih suka dekatkan diri pada Allah. Suami pantang ada peluang. Dia cari dia poin dan alasan. Itu beza wanita dan lelaki. Kemudian, bila cukup tempoh, kan Umar keluarkan pekeliling, tentera boleh maksimum 4 bulan. Bila dah cukup tempoh, dia kena ganti dengan tentera lain. Kecuali kalau isteri izinkan. Kecuali kalau isteri izinkan. Bayangkan tuan-puan, ini tentang keselamatan negara. Dan Umar, dia meletakkan undang-undang tentang keselamatan negara berdasarkan persetujuan wanita. Berdasarkan persetujuan isteri. Ui. Ada mana-mana pemimpin yang buat macam tu. Perjalanan ketenteraan, perjalanan tentang keselamatan negara tertakluk kepada persetujuan isteri. Selalunya, tentera ni, dia letak undang-undang, suami atau isteri kena patuh. Ni Umar, dia buat undang-undang, dia tanya persetujuan isteri. Kecuali kalau isteri setuju, maka boleh. So, tentera pada waktu itu kena tanya dulu isteri. Boleh tak extend lagi masa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat tahu keperluan setiap manusia. Allah tahu apa keperluan manusia. Kenapa Allah buat macam tu? Allah sangat tahu. Kenapa 4 bulan, 10 hari? Kenapa 3 kali suci? Dan kenapa ada 10 hari tu?
Itu Allah punya tahulah tu. Allah memang tahu. 4 bulan 10 hari maksimum. Kalau kita kan suka benda yang, apa nama? Benda yang genap, dibundarkan je. 4 bulan sudahlah. Kenapa nak 4 bulan 10 hari? Tak, Allah tahu. 4 bulan 10 hari waktu yang tepat untuk menggambarkan isteri boleh hidup tanpa suami. Gitu. So, 235. 235. Wah, ada soalan. Ustaz, apa hukum suami kahwin diam-diam? Report ke mahkamah biar dia jawab depan hakim. Report ke mahkamah biar dia disapina, disaman oleh hakim. Oleh mahkamah. Dalam mahkamah Malaysia dia ada undang-undang. Suami nak kahwin kalau dekat Selangor, dia perlu dapatkan persetujuan isteri pertama. Dan persetujuan itu bukan tiket. Bukan tiket boleh kahwin lagi satu. Tak. Itu hanya dokumen sokongan. Mahkamah yang tentukan dia layak kahwin lagi satu atau tak. Kalau dia kahwin diam-diam, boleh jadi dia kahwin dekat luar negara, dekat Thailand. Balik sini, minta dia jawab depan mahkamah sini. Kena daftar pula perkahwinan dekat dalam negara. Paling tidak, bila dia, paling tidak dia akan didenda. Denda paling tinggi 3,000. Denda paling tinggi 3,000. Bayangkan, suami kita berduit, kahwin dekat luar negara, belanja besar. Setakat 3,000, dia nak bayar denda mahkamah. Kan kecil punya hal. Sebab tu, ada usaha nak meningkatkan kuasa 355. Ni kuasa Mahkamah Syariah. Syariah. RM3,000. 5 kali sebat, 5 tahun penjara. 355 pula. 335. 3 tahun penjara, 5 kali sebat. RM3,000, 3 tahun penjara, 5 kali sebat. Jumlah hukuman ni yang nak ditingkatkan. 3 tahun penjara, RM3,000, 5 kali sebat. Pada ini zaman, relevan ke bayar denda RM3,000? Sedangkan langgar lambui syarat ataupun buat perkara yang lebih rendah daripada itu, dendanya lebih tinggi. Ada yang sampai RM10,000, ada yang sampai RM20,000. Kalau mahkamah magistrat, maksimum dia boleh denda RM20,000. RM10,000. Kalau mahkamah session, maksimum dia boleh denda RM50,000. Atau lebih. Ini mahkamah syariah, daripada mahkamah rendah syariah, sampailah kepada mahkamah tinggi syariah, sampailah kepada mahkamah rayuan syariah, denda dia paling tinggi, RM3,000. Adakah undang-undang tu menakutkan? Tak. So, bila orang tak takut, dia mudahlah untuk langgar. So, bagi dia, aku bayar je. Kan? Itu yang cuba diperkasakan sejak zaman BN Perintah 60 tahun. Sampailah ke sekarang. Tapi usaha ni sering jadi hujah politik
dua-dua belah pihak. Akhirnya keperluan untuk adakan undang-undang yang boleh buat prevention supaya orang tak buat kesalahan gagal. Tiga-tiga-lima diguna pakai di seluruh negara. Ya, walaupun kita ada kerajaan negeri gubal undang-undang baru untuk syariah. Undang-undang itu terbatal sebab Undang-Undang 335 ada dalam perlembagaan negara. Dia kena ubah melalui parlimen. Dan nak ubah perlembagaan, perlu ada sokongan 2/3 dari ahli parlimen. So, bila undang-undang tak kuat, undang-undang tak menggerunkan, bila Mahkamah Syariah panggil, ada orang tak datang sebab dia tak takut. Bila tak datang, tak boleh didenda lebih tinggi. So, dipanggil, dia tak datang, tak jadi apa-apa, lambatkan kes. Yang terpaling kecewa, terpaling sakit siapa? Wanita. Yang terpaling tertindas dalam Mahkamah Syariah bila ada kes tentang perkahwinan siapa? Wanita. Bila lelaki dihukum untuk bayar nafkah bulan-bulan, kadang nilai nafkah yang dia kena bayar lebih tinggi daripada nilai denda yang mahkamah boleh kenakan. Bagi dia baik aku bayar denda daripada bayar nafkah. Ada yang dikenakan hukuman. Puan kena pergi Mahkamah Syariah tengok statistik. Hari-hari ada orang kena. Bebas diri kahwin tu sebab tak ada tak dilaporkan, tak direkod, tak direport. Lepas tu nak report pada siapa? Report pada polis, tak jalan. Sebab tu masih jadi perbahasan. Pertikaian. Nak sebat macam mana? Kita mana boleh sebat macam orang dalam penjara tu. Bukan sebat penjara tu, tak. Itu. Sebab undang-undang yang sedia ada tidak menakutkan dan tidak menggerunkan. Lalu bila kita nak gubal, nak tambah baik, ahli parlimen kita pula dia buat tak tahu. Kan kecewa tak kita? Kecewa. Sedangkan banyak pihak, terutamanya wanita yang teraniaya bila berkaitan dengan apa? Nafkah, bila berkaitan dengan cerai. So, wanita, lelaki lepas tangan. Lelaki lepas tangan. Kuncinya undang-undang tu. So, kalau kita ada kesedaran, kita perlu sebarkan. Sebut, desak dalam kumpulan-kumpulan kita. Desak kita punya ahli parlimen. Keperluannya macam mana. Setiap kita ada ahli parlimen masing-masing. Desak dia. Bukan hanya bila ahli parlimen datang, kita sediakan kapet merah. Dia nak makan apa? Kita sediakan. Siap letak bontrot lagi, bawa balik. Sebab
Sedangkan hak kita perlu dijaga. Perlu pesan pada dia, kau kami lantik, bawa hal ni. Kalau tak diubah, kami yang akan teraniaya. Kami wanita Islam teraniaya dalam mahkamah syariah. Bukan mahkamah tu menganiaya, tapi lelaki-lelaki kami yang tak bertanggungjawab. Gitu. Satu, kalau kita ada kesepakatan, sama cara berfikir, kita sebenarnya bukan nak tuntut sangat hak kita, tapi kita kesian kalau part lelaki terus-menerus buat kezaliman. Kita cuma tak nak dia menjadi semakin zalim. Allah kata, bantulah saudaramu yang dizalimi dan menzalimi. Sahabat tanya, kami faham ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi itu kami bantu, tapi yang menzalimi macam mana kami nak bantu? Nabi kata, sekat dia daripada terus melakukan kezaliman. Kita tak nak lelaki terus zalim dan menindas. Ahli parlimen lelaki itulah kena ingatkan. Kami tak nak asalnya neraka tu banyak dihuni oleh perempuan. Kami tak nak lelaki-lelaki macam korang ni juga masuk neraka. Kau dah lah kafir. Dah ahli parlimen tak Islam kat situ. Kau dah lah kafir. Janganlah makin lama masuk neraka. Kan? Perjuangkanlah hak kami. Kalau setakat jadi ahli parlimen tak pernah melawat kawasan, asyik kawasan Cina je kau lawat, kami ni siapa? Kami juga orang dekat kawasan parlimen kau. Kan? Sebab tu pilih ahli parlimen tu, mengundi hari tu, istikharah. Apa yang kita nak? Dia boleh bawa tak? Bukan setakat, oh dia ni parti ni, aku sokonglah parti ni. Kita ada keperluan kita. Kita ada perkara yang kita nak perjuangkan. Segala bentuk perjalanan negara terletak atas tangan kita yang mengundi ni. Itulah susahnya demokrasi. Sistem yang dibawa oleh Greek demokrasi. Kononnya diagung-agungkan, inilah sistem paling bagus. Tak. Sistem paling bagus dalam pemerintahan negara adalah sistem syura. Allah perkenalkan. Tapi kita orang beriman, orang Islam sendiri, sukar nak buat sistem syura. Sebab kita tak faham bentuk dan cara dia dibuat. Bukan tak faham, tak nak belajar, tak nak kaji. Sistem syura ialah sistem perlantikan ketua kerajaan melalui mesyuarat pihak-pihak paling elit dalam masyarakat. Bukan semua orang dalam masyarakat kena baling undi pilih siapa pemimpin. Tak. Sistem syura ialah orang-orang elit, orang terpelajar, golongan ulama, cendekiawan. Buat persepakatan, pilih satu orang pemimpin. Bukan libatkan rakyat marhain. Rakyat marhain akan ikut je. Kita yang tak yakin dengan sistem yang Allah letak, undang-undang Allah. Banyak alasan kita bagi. Kan? Dah ke situ pula kan? Ni nanti mana tahu aku jadi ahli parlimen. Tak nak lah, na'udzubillah.
Besar dia punya apa? Banyak lagi benda lain aku boleh buat lah. Malah lah nak jadi ahli parlimen. Aku nak memikirkan isteri yang tersayang dengan anak-anak je. Kan? Kan? Jangan nanti susah. Susah JNI nak cari pengganti penceramah lain. So, ayat 235. 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitubatin nisa. Tidak salah bagi kamu kalau kamu datang lelaki dia bagi hint nak memperistrikan wanita tu. Khitbah ni meminang. Khitbah ni meminang. So, selepas habis saja iddah, tak salahlah bagi kamu kalau kamu nak nak bagi hint kepada wanita tu untuk tujuan meminang. Lelaki yang nak memperistrikan janda, tak salah kalau dia guna pick up line, sindiran atau kiasan untuk ajak berkahwin. Kan? Kan contohnya apa dia cakap? Kesian awak. Kan? Orang macam awak ni dah tentu ramai orang minat. Adakah betul dia nak kata ramai orang minat atau sebenarnya dia nak kata dia sedang minat? Itulah bentuk bahasa Melayu. Dia bahasa berkias. Dia sebut orang lain sedangkan dia yang nak. Gitu. Romiang. Romiang. Bolehlah. Bolehlah. Asal Romeo jadi Romiang. Bolehlah, boleh. Mungkin orang Terengganu kot. Orang Terengganu. So, au aknantum fi anfusikum. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati kamu. So, sekarang ni Allah bagi tahu sama ada timba mencari perigi atau perigi mencari timba. Pertamanya, tak mengapa kalau orang lelaki datang pergi meminang, bercakap berkias. Au aknantum fi anfusikum. Atau kamu sendiri ada hati pada lelaki lain. Tu. Telaga dicari timba mencari telaga atau telaga mencari timba. Gitu. Atau sekadar niat dalam hati, ini dibenarkan. Allah nak kata tak salah kalau kamu ada perasaan macam tu. Sebab cinta bukan boleh dipaksa. Cinta bukan boleh ditolak. Bila dah cinta, kan? Bila dah cinta, katalah kita cinta pada Allah. Kita bukan paksa-paksa. Memang kita cinta. Kita takkan boleh nafikan perasaan kita tu. Tengok alam ni, kita jatuh cinta pada Allah berkali-kali. Tak boleh dipaksa. So ada jelas realiti depan mata. So macam kebaikan isteri. Dia tengah tidur tadi, dia kacau ganggu suruh buat kopi. Dia buat kopi. Tak rasa cinta ke tu? Cinta. Dia tak dipaksa. Jatuh cinta sebelum kahwin. Okey. Ayat ini tentang duda dan janda. Diorang pernah berkahwin. Ini kes selepas berkahwin. Jangan risau. Diorang dah ada pengalaman. So, kemudian Allah kata apa? Alimallahu annakum satadkurunahun. Allah tahu bahawa kamu lelaki, kamu selalu sebut-sebut nama dia. Kan?
Lelaki ni bila dia dah suka, dia akan sebut-sebut nama perempuan tu. Allah tahu lelaki akan sentiasa teringat pada wanita yang dia suka. Allah tahu satu hari nanti lelaki itu akan sebut juga kepada mereka. Sebab kalau dah minat, dia akan hint juga, beri juga tahu. Dia akan sebut juga sebab takut ada kumbang lain yang akan kebas. Kalau dia lambat, dia melepas. Tapi dia tak boleh sebut I love you, I suka pada you. Dia tak boleh sebut sebab janda tu sedang dalam iddah. Itu problemnya. Kita tak boleh sebut pada janda yang dalam iddah. Tapi bagi hint tak apa. Tengok betapa Allah sangat meraihkan emosi, perasaan manusia. Emosi dan perasaan manusia. Allah tak terus sekat. Tak boleh buat. Tak. Allah tahu keperluan manusia ni. Lagi-lagi bila dah ada cinta. Akan tetapi Allah larang. Apa dia? Walakin, akan tetapi la tuwa'iduhunna sirra. Jangan buat perjanjian dengan mereka senyap-senyap. Apa maksud dia ni? Jangan buat janji dengan janda tu secara senyap tanpa diketahui wali. Jangan kata nak kahwin dengan mereka. Sebab takut kalau kita bagi tahu kita nak kahwin, maka ada kemungkinan mereka akan mempercepatkan tempoh iddah. Siapa yang particular tentang tarikh ni tuan-puan? Yang particular tentang tarikh ni perempuan. Lelaki, kadang tarikh lahir dia pun dia confuse. Kejap, aku lahir tahun hijrah ke tahun masihi? Dia confuse. Kalau perempuan tak, anniversary dia ingat, tarikh lahir anak dia ingat, tarikh lahir suami dia ingat, tarikh lahir dia ingat. Tarikh dia dikecewakan dia ingat. Kenapa tarikh-tarikh ni menjadi forte, kekuatan kepada wanita? Sebab dia lalui setiap bulan. Dia kira. Waktu suci, waktu bersih. Dia kira. Laki apa dia kira? Tak ada. Waktu solat pun kadang dia keliru. Kejap. Tadi asar ke maghrib? So begitu. Kalau ada orang yang sudah mula kata nak kahwin dengan dia, ada kemungkinan mereka nak mempercepatkan iddah. Sebab, ialah dia nak berkahwin dengan lelaki tu, maka perempuan tu boleh je kata, iddah dia dah habis. So Allah larang, Allah halang dari benda ni berlaku. Kan. Jangan beri janji secara jelas terang kepada mereka, illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali sebutlah perkataan-perkataan yang sopan. Kan. Yang sopan apa? Moga Allah berilah jodoh yang baik untuk awak nanti. Jangan kata lebih dari itu sebab takut mereka letak harapan bahawa kita nak kahwin dengan mereka. Kata-kata sindiran ini hanya boleh dilakukan dalam talak raja'i. Kan? Kadang dia ceraikan isteri dia, talak satu, tapi dalam hati dia tu masih ada sayang. Tapi sebelum berpisah dekat mahkamah tu dia kata apa? Moga Allah berikan jodoh yang baik untuk awak nanti. Kan 3 kali suci. Dalam tempoh talak raji'in. Tapi
Kalau talak bain, dia tak boleh dah. Dia terus berpisah selama-lamanya. So, wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kamu menetapkan dengan sungguh-sungguh. Ini dia bukan sekadar cakap sindiran. Dia siap bagi kad undangan. Ini kad untuk kita kahwin dah sedia. Suka-suka dia. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Jangan tetapkan dengan sungguh-sungguh nak nikah. Aku betul-betul nak nikah dengan kau ni. Ini dah siap dah kad undangan ni. Woi, jangan macam tu. Hatta yablughal kitabu ajalah. Sehingga benar-benar habis tempoh iddah. Kena tunggu iddah habis. Jangan gelojo. Jangan haloba. Jangan kelang kabut. Hantarlah rombongan meminang. Buatlah proper. Wa'lamu. Maka ketahuilah. Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah sangat tahu apa yang ada dalam diri kamu. So, bila Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, Allah beri satu peringatan besar. Allah kata apa? Fahdharu. Berhati-hatilah. Berwaspadalah. Fahdharu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah suruh kita berwaspada. Jangan sampai kita kekal buat dosa. Kalau nak buat apa pun, jangan sampai melanggar hukum. Wa'lamu yang pertama. Kemudian Allah kata wa'lamu yang kedua. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah, take precaution, beringatlah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Halim. Allah Maha, dia bukan penyabar. Disebut penyabar kat sini. Annallaha ghafurun halim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Halim ni, santun. Allah Maha Penyantun. Allah Maha Halim. Maksud Halim ialah Allah tidak gopoh nak menghukum hamba dia yang bersalah. So kalau Allah tidak gopoh untuk buat begitu, kenapa engkau begitu tergesa-gesa, terdesak, nak berterus terang dengan janda yang kematian suami tak tunggu sampai habis iddah dia? So bagi yang terlepas, tergesa-gesa, minta ampun pada Allah. Sebab Allah tu Maha Pengampun. Sebab Allah Maha Pengampun. Begitu. Kemudian, ayat seterusnya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Ini peraturan lain pula. Peraturan janda berhias. Janda berhias. Dia masih lagi tentang perkahwinan. So setiap ayat yang mula-mula tentang kahwin talak biasa. Kemudian talak bain. Kemudian cina buta. Kemudian talak mati. Sekarang ni janda berhias. Janda berhias. Okey. Apa dia janda berhias? Isteri diceraikan sebelum digauli. Sebelum bersama. Dan sebelum ditetapkan mahar berapa banyak yang akan dibayar. Tapi selalunya dah ditetapkan mahar. Cuma bila dah kahwin tu, sebelum kahwin tu teruja. Lepas kahwin, tak selera. Okey, diceraikanlah isteri dia. Tapi belum disentuh. Belum disentuh. So Allah kata apa? La junaha alaikum. Tak mengapa bagi kamu.
Ini talaqtumun nisa. Kalau kamu ceraikan isteri kamu, malam sebelum kamu tamassuhun, sebelum kamu sentuh mereka. Perkataan yang Allah guna ialah lamasa, sentuh. How, betapa halimnya Allah sebut tentang suami isteri bersama, Allah guna perkataan yang paling lembut, sentuh. Bahasa Quran ada kalanya sangat eksplisit, ada kalanya sangat berlapik. Allah nak tunjukkan bahawa hubungan suami isteri ini perlu dilakukan dalam keadaan lemah lembut, selembut sentuhan. Lamasa, sentuhan. Lamasa. So tidaklah salah kalau seorang isteri menceraikan, seorang suami ceraikan isteri sebelum mereka berhubungan. Mungkin perkahwinan tu perkahwinan apa? Dirancang oleh keluarga. Ialah dua konglomerat besar, dia nak kahwinkan anak supaya perniagaan semakin besar. Tapi anak tak setuju. Atau apa juga sebab? Banyak sebab. Au tafridu lahunna faridah. Atau sebelum kamu tetapkan mas kahwin untuk mereka. Perkataan au asalnya bermaksud atau. Tapi ayat dalam ayat ini bermaksud waw, wa, dan. Maka isteri tidak disentuh dan tidak ditetapkan kadar mahar. Perlu ada dua syarat. Belum bersama, belum ada kadar mahar. Maksud mahar tidak diberikan atau tidak ditetapkan ialah kadar mahar dalam akad nikah. Maknanya kalau akad nikah itu tidak disebut berapa banyak mahar yang bakal diberikan, akad itu tetap sah. Bayar mahar wajib tapi dia bukan rukun. So, pendaftar nikah, nanti kita nak nikahkan anak kita. Kalau menantu kita nanti dia terima, aku terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan mas kahwinnya yang bakal dipersetujui. Tetap sah. Walaupun tak sebut berapa kadar mas kahwin. Begitu. Sebab mahar wajib, dia bukan rukun. So selagi mahar tidak diberikan, maka suami sebenarnya masih belum boleh menggauli isteri. Isteri ada hak. Lagi-lagi kalau kahwin hutang, kan? Aku terima nikahnya Pulanah binti Pulanah dengan mas kahwinnya RM22,222. Hutang. Selagi suami tak bayar, isteri jangan serahkan apa-apa. Begitu. So, wamatti'uhun, atau hendaklah kamu beri mut'ah kepada mereka. Oh, ni nikah mut'ah ni. Wamatti'uhun, mut'ah. Mut'ah ni berasal dari kalimah mata'a, al-mata'. Al-mata' ni
alat. Tujuannya untuk dapat keseronokan atau dapat manfaat. So, mut'ah dalam bab ini ialah harta yang wajib. Maksud mut'ah ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada isteri yang telah ditinggalkan sama ada dengan sebab cerai atau pisah. Itu maksud asal. So, ayat ni bagi tahu berikanlah hadiah kerana dia akan jaga nama baik lelaki itu dan juga untuk jaga hati dia. Dan mut'ah tak sama dengan mahar. Dia bukan mahar. Mut'ah ni pemberian sagu hati kepada wanita. Kiranya sebagai penghibur hati. Kira dia sebagai, dianggap macam apa? Bonus. Dia bukan bentuk sia-sia melalui proses perkahwinan tapi tak dapat apa-apa. Iyalah. Belum apa-apa dah diceraikan, malu. So, mahar dibayar. No, mahar tak dibayar, tapi bayar mut'ah. Hari ni kahwin, besok cerai. Malu. Dah lah, cerai tak dapat apa-apa. Satu kampung tahu pula. Tiba-tiba cerai. So, mut'ah ni perlu dibayar macam mana? Alal musi'i qadaruhu. Tengok, beza pemahaman mut'ah syiah dengan mut'ah ahli sunnah. Mut'ah ahli sunnah ialah bayaran sagu hati kepada wanita yang dikahwini tetapi tidak digauli. Manakala syiah, nikah mut'ah ialah nikah kontrak. Nikah kontrak. Nikah sementara untuk digauli. Dan bayaran mut'ah ni pula alal musi'i qadaruhu, atas suami mengikut ukuran kemampuan dia. Tak ada kadar, ikut suami tu nak bagi berapa. Wa alal muqtiri qadaruhu, dan atas suami yang susah. Kalau tadi alal musi', lelaki yang senang ikut ukuran kemampuan dia. Wa alal muqtir, muqtir ni lelaki yang susah. So kalau lelaki yang susah juga ikut kemampuan dia. Mata'am bil ma'ruf, bentuk sagu hati yang patut, bentuk yang selayaknya. Bukanlah mut'ah itu dalam bentuk asal. Aku mampu sebatang pen ni je lah. Apa hal kau? Kan benda yang berbaloi lah, bernilai. Haqqan alal muhsinin. Dan ini adalah kewajipan kepada orang-orang yang excellent, yang berniat nak buat kebaikan. Yang berniat nak buat kebaikan. So ringkasnya, isteri yang diceraikan, macam ni. Mut'ah wajib diberikan kepada wanita dalam keadaan berikut. Pertama, isteri yang diceraikan selepas ada hubungan. Selain daripada mahar, suami wajib beri sagu hati, mut'ah. Yang kedua, isteri yang diceraikan selepas berlakunya hubungan dan mas kahwin tidak disebut sebelum. Dalam ayat ni, maksud untuk ayat ni, isteri yang diceraikan sebelum melakukan perhubungan dan mas kahwinnya tak disebut. Seperti mana ayat ni. Dan kategori ketiga, mut'ah wajib dibayar, isteri yang diperintah berpisah dengan suami. Dalam keadaan ini berlaku mungkin kerana suami murtad, kena pisah. Atau suami melakukan sumpah li'an, tu kena pisah. Perpisahan tu berlaku selepas bersama ataupun
sebelum bersama. Tapi isteri tu diperintahkan berpisah. Suami wajib bayar sagu hati. Tapi perlu diingat, isteri yang dicerai belum ada hubungan, belum disentuh, tapi mas kahwin disebut dalam akad nikah. Tadi syarat dia apa? Mas kahwin tak disebut. Ni lazimnya kita sebut mas kahwin dalam akad nikah. Maka dia tak berhak dapat sagu hati sebab dia dah dapat mahar. Dia dapat mas kahwin. So ayat la junah bermaksud tak berdosa kalau tidak bayar mas kahwin tu. Tapi kena bayar mut'ah. Kena bayar mata. So Alhamdulillah 9.31 kita settle ayat tentang janda berhias. Next, esok kita akan pergi ayat 237. 237. Ini tentang penerangan kalau diceraikan, belum sentuh, tapi dah tetapkan kadar mas kahwin, maka mereka dapat separuh. Ini undang-undang berkaitan. So barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Ustaz, nak buka soalan ke Ustaz? Boleh. Silakan jemaah. Ada nak bertanya? Silakan. Dekat chat semua Ustaz dah jawab soalan. Dekat chat rasanya dah. Okey, silakan jemaah. Kalau ada peluang sebelum Ustaz nak sarapan, nak mandi, jogging. Tak ada soalan kot. Tutup je lah kalau tak ada soalan. Semua dah faham Ustaz. Jelas dah. Semua gerun nak dengar pasal pasal cerai-cerai ni kan. Tapi inilah undang-undang. Kalau kita tak tahu tentang undang-undang macam ni, maka kita tak dapatlah nak bangunkan hak kita, mempertahankan hak kita. Itulah. Kena sebab tu Ustaz. Ni baru pertama kali tahu. Ustaz tak tahu ada hukum tempat tu punya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya Puan Rafiah daripada Jalan Hasan, Kelang. Saya nak bertanya pasal apa yang Ustaz cakap tu semua memang kita faham dan maklum, tapi apabila berlaku perceraian, benda tu tidak berlaku. Macam contoh saya sendiri, bila bercerai, saya tak dapat satu sen pun duit sebab kita pun tak tahu siapa yang nak bela kita, sebab pengalaman kawan-kawan yang lain kalau dia bercerai pun benda-benda muta'ah ke apa tu semua tak dapat. Penat saja pergi ke pejabat, cuti kerja, naik tangga turun tangga tetap sama. Tidak ada pembelaan macam yang Ustaz kata tu. Terima kasih. Okey. Dalam Quran ataupun dalam kitab fiqh, dia dah ada undang-undang yang komprehensif, yang menyeluruh, yang membela hak-hak wanita. Tinggal lagi suatu perlaksanaannya, ada lelaki-lelaki dan banyak lelaki-lelaki yang sangat tidak bertanggungjawab. So bila dia tak jalankan kewajipan tu, mahkamah dah tentukan, dah keluarkan perintah. Laki kena bayar ni. Tapi kalau lelaki tu tak nak bayar, mahkamah kita tak ada bidang kuasa untuk paksa lelaki. Tak ada bidang kuasa untuk paksa orang tu. Lagi-lagi kalau orang tu sudah declare bankrupt. Ini bukan terjadi pada mahkamah syariah je. Dia juga terjadi pada mahkamah sivil.
Kalau lelaki tu tak ada duit, macam mana kita nak paksa dia bayar? Mahkamah Sivil pernah berlaku, kawan saya, pemilik petrol pump, petrol station, dia adalah buat perjanjian dengan pemilik petrol station yang lain. Diorang tong-tong untuk cover kerugian satu petrol station ni. So bila petrol station tu dah untung, maka kawan saya ni dengan kawan-kawan yang lain tuntutlah balik. Minta dia bayar balik, dia tak nak bayar. Masuk mahkamah. Nilai juta. Masuk mahkamah. So bila masuk mahkamah, lelaki tu yang tak boleh bayar diisytiharkan bankrupt. Lelaki yang tak boleh bayar tu diisytiharkan bankrupt. Tapi petrol station tu tetap berjalan. Bila dia bankrupt, dia tukar owner. Dia tukar nama owner kepada isteri. So dia bankrupt, orang tak boleh tuntut dari dia. Nak tuntut daripada isteri, nama lain dalam perjanjian. Puan, kita tak mungkin akan boleh dapat keadilan dekat dunia. Tapi percayalah, bila Allah telah letakkan peraturan dalam Quran, maksudnya siapa-siapa yang terlibat dalam kes ini dan dia tak dapat sebarang pembelaan yang sewajarnya, tak dapat keadilan yang sewajarnya, Allah akan take note dan Allah akan jadi pembela kita di akhirat nanti. So jangan risau puan. Kalau setakat tak dapat beberapa ribu ringgit dekat dunia, jangan risau. Kerana Allah akan bela nanti di akhirat. Mana tahu dengan asbab kita dizalimi beberapa ribu tak dapat nafkah, tak dapat mut'ah ni, Allah ganti dengan syurga. Dan saya rasa itu lebih bermakna. Ada tak asbabun nuzul tentang ayat mut'ah ni? Ada sahabat Nabi yang terkait? Ada mungkin, tapi dalam tafsir yang saya baca ni tak ada tulis. Nanti saya cuba cari. Mungkin ada kot kes-kes sahabat macam tu. Kalau tak mungkin ayat Quran ni turun untuk membetulkan sistem nikah kahwin pada zaman tu kan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan jemaah? Kalau tak ada, saya nak tutup. Boleh kita pergi sarapan. Tak ada Ustaz Kita tutup lah yang insyaAllah. Kita Saya sambung punya sarapan esok. istimewa. Kau ada? Tak ada kan? Allah. Subhanallah. Banyak yang Ustaz. Nampak tak level gula-gula isteri tu? Boy, dimsum. Terbaik Ustaz, terbaik. Okay, tak apa, lepas ni ajak suami pergi dating insyaAllah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz di atas konsep ilmu hari ini, Masya Allah. Hukum cerai mati. Ayat kita dari 234 tadi. Membuka mata kita, membuka hati kita, bertambah ilmu pengetahuan kita. Allah menekankan kepentingan takwa. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Kemenul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah. Sikit jawapan Ustaz, kuliah kita hari ini ni, kuliah akhir kita, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Dr. Mursyidi dengan sekejap. Allahu Akbar. Dah hilang. Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM. Hari ini 8.15 malam dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Kemenul Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi berinfak
ditabung Gemenur Iman. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat berjalan. Masya Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Selamat berhujung minggu. Semoga dipermudahkan sekali urusan kita semua. Selamat menikmati sarapan Ustaz yang best tu. Saya sudahi dengan mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan salawat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.